Kau ni dah kenapa? Kau yang terkejut aku, kau yang melatah. Tak adalah. Aku nak bagi kau happy. Aku tengok kau ni sedih je, menong je. Kalau ikutkan aku nak tunda kepala kau. Tapi tak sampailah cerita aku pula. Apa cerita? Ada kisah dia. Ada benda yang mengisahkan tu. Apa dia? Cerita dia macam ni. Jangan poyok lah. Ceritalah cepat. Okey. Macam ni cerita dia. Tak, sekarang ni aku tengah confused sebenarnya, Jal. Aku ni dapat... Kau tahu aku baru sambung kerja kat sini kan? Aku dapat juga tawaran sambung belajar. Sekarang ni aku tak tahu nak pilih mana sekarang ni. Belajar ke kerja? Oh, itu je masalah kau. Ish, itu benda simple je lah. Yang kau termenung macam ambil kat kapur. Apa lah. Aku boleh settlekan lah. Tadi kau tanya aku kan, kenapa aku bawa kau pergi kat tangga ni kan? Sebab aku nak bagi kau jawapan kepada masalah kau yang kau duduk menung, duduk sedih tu. Kenapa tangga? Kita kan ada lift. Jomlah kau jangan banyak bunyi lah. Main. Ada kerja sikit ni, nanti kita pergi. Okey? Tak, jom. Kita makan nasi dulu. Tak apa, gerak tak dulu. apa ni, jom. Kita sikit lagi kerja kan? Sikit lagi. Jomlah makan nasi dulu. Jomlah. Bye, Assalamualaikum. Jomlah makan nasi dulu. Makan nasi dulu. Jom. Kenapa lah ikut kau ni? Dah lah tinggi tangga ni. Penat. Haus. Dahaga pula tu. Relax lah bro. Kau kena sabar. Sikit lagi kau akan dapat sesuatu. Sabarlah, jom. Macam-macam lah falsafah kau ni. Jom. Baru naik tangga sikit pun dah penat. Korang, jom lah kita pergi Wisma sana. Ada jual-jualan geram best-best lah. Ada ayam golek, Kak Mariska. Jom kita. Maria mana pula ni? Kau ni macam-macam lah. Tak apa, gerak dulu. Kita orang ada kerja sikit ni. Nanti kita Alah, dapat. jom je lah. Gerak dulu. Alah, teman lah. Aku jom lah. Kita orang tak lapar lagi. Gerak dulu. Mari kita Alah, datang. kau ni. Ada kerja sikit ni. Alah, apa yang kerja sangat? Jom je lah. Dekat je. Makan dulu. Jom. Nanti kita datang, okey? Aduh. Okey? Korang. Jom. Tak apa. Ada kerja. Jom. Sekejap je. Jom. Jom je lah. Weh. Cik, kau tengok tu. Kau nampak tu? Ada kerja kan? Bila kau letak? Kenapa kau letak? Tak penting bro. Apa yang penting? Kerja sama. Aduh. Aku sebenarnya tak berapa pasti jawapan kepada soalan kau tu. Tapi yang aku nak tunjukkan kepada kau hari ni ialah kalau kau bersungguh-sungguh buat kedua-duanya, bersungguh-sungguh, kau tak hiraukan segala dugaan, kau pasti akan berjaya. Kau pasti akan dapat kejayaan. Betul tak? Betul. Enaknya kejayaan ni. Wah, kau enak seorang-seorang. Kongsilah sikit kejayaan tu. Aku pun penat juga ni. Nah. Aduh. Oh, ni kalau dekat sekolah ni kita kategori sebagai KEBAT kemahiran berfikiran aras tinggi punya sketsa ni. Ifan faham macam mana? Faham, saya faham. Okey. Jadi kan dia punya end game dia untuk dapatkan satu air teh ais. Okey. Dalam cawan dalam plastik tu. Lepas tu dia ada cabaran dia sebab ada orang ajak pergi makan nasi, dia tolak. Ada orang ajak pergi beli belah, dia tolak juga. Tapi dia nak dapatkan yang hujung itu adalah sehirup air teh ais. Sehirup? Tersedut ke sehirup? Okey, itu yang kita nak bawakan pada hari tapi ini. saya faham lain. Apa yang awak faham? Satu lagi part, kalau kita tengok Syai cakap tadi, kenapa tak naik lift? Okey. Sebenarnya nak kejayaan ni tak ada shortcut tak ada jalan pintas. Oh.
Kita kena lalu juga pelbagai dugaan cabaran tu kena lalu semua. Betul. Walaupun saya pun nak leave juga sebenarnya. Tapi itu yang kita akan bawakan kepada anda pada hari ini dalam Cuit Sikit Jangan Sentak. Kita bawakan tentang topik cita-cita atau kerjaya. Mana datang dulu? Dia ada antara cita dan kerjaya ni, dia ada tak in between ataupun ada tengah ataupun perlu datang seiring? Ya. Okey. Untuk itu, kita bawakan 3 tetamu hari ini. Betul. Selalunya 2, tetapi hari ini ada 3 tetamu yang cukup istimewa. Betul. Di sebelah sana seorang lelaki yang kacak bergaya. Kita persilakan Abang Tabah Syazwan Osman, perunding kerjaya. Assalamualaikum. Selamat pagi, bang. Waalaikumsalam. Kita boleh panggil TSO je. Boleh. Nama singkatan TSO. Saya ada banyak persamaan dengan dia. Okey. Kecuali Sado je. Ini yang bezakan lah. Beza banyak tu. Dan di sebelah TSO kita bersama dengan Puan Haznaidah Mat Zain, iaitu ibu kepada tetamu kita yang di sebelah ni. Nanti saya kenalkan. Okey. Apa khabar, Puan? Baik. Sihat ya? Saya panggil Puan Aida boleh. Puan Aida. Okey. Dan di sebelah saya tak lain tak bukan, memang viral di media sosial sekarang ni, di TikTok dan sebagainya. Kita persilakan Nur Queen Sayang Dini Wirakarnain, penerima anugerah Naib Chancellor UiTM, graduan terbaik fakulti dan program. Tahniah. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semangat lain macam ni. Semangat saya. Okey. Kita nak panggil nama awak apa? Panggil Queen je. Dia dah potong buat Queen. Jangan panggil saya. Kita boleh panggil saya. Okey, kita antara ni pertama kali Queen keluar TV Betul. Tahniahlah Cuit Sikit Jangan Sentak. Pertama kali kita dapat orang yang paling tengah tular ni, tengah viral ni. Terima kasih dan juga tahniah sekali lagi Ifan. Yang saya bagi Ifan nak apa? Ifan nak tanya ni. Oh, saya. Terus saya guna depan ni. Okey, saya nak tanya dulu lah. Kita nak mulakan dengan soalan yang ringan-ringan dululah kan. Kita nak tanya kepada Queen sendiri, apakah perasaan setelah mendapat anugerah Naib Chancellor Paling tinggi sebagai ni. graduan terbaik di fakulti? Silakan. Okey, bagi Queen rasa bergembira lah, bersyukur sebab dapat anugerah Naib Chancellor tu. Alhamdulillah, rasa sangat bersyukur lah. Berapa tahun pengalaman belajar di universiti? Queen belajar ambil course sains komputer, jadi 3 tahun setengah lah. Bersamaan dengan 7 semester. Kenapa Queen tengah bekerja sekarang? Sebelum graduasi dah kerja? Sebelum convocation tu Queen dah bekerja lah, sebabnya UiTM kan extend 1 tahun. Jadi dalam masa setahun tu Queen dah dapat kerja lah. Adakah kerja itu cita-cita? Kerja tu cita-cita juga. Okey. Itu yang kita akan kupas lagi bersama dengan TSO. Kita nak tanyalah kepada TSO kan, sama ada cita-cita dan kerjaya ini perlu seiring sejalan atau bagaimana? Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih ATM kerana menjemput saya ke program pagi ini. Dia kadang-kadang kita berada di banyak persimpangan, terutama bila kita tengok drama dan sketsa tadi. Ianya adalah satu falsafah yang cukup menarik. Tahniah untuk penerbit yang mengeluarkan satu jalan cerita yang simple tetapi compact dan padat. Kalau kita lihat watak-watak yang di dalam itu, 2 watak tadi yang baju merah tadi dengan seorang watak yang menjadi kawan, itulah yang kita katakan sebagai motivasi kawan, rakan, keluarga, ibu ayah atau sesiapa saja, dan kita memerlukan gandingan ini untuk menuju kepada satu destinasi. So bagi saya tafsiran cita-cita ini adalah satu keinginan, satu kemahuan. Sementara kerjaya ini adalah satu perkembangan apabila kita bekerja, perubahan dan sebagainya, dan dia akan berlaku pada saya secara peribadi. Dia perlu seiring. Apabila kita meletakkan cita-cita macam tadi, mungkin cita-cita watak yang berbaju merah tadi adalah sama ada nak pergi ke Menara Gading ataupun nak kerja. Tetapi di sini kalau kita lihat ada berbagai kes-kes tadi yang saya kendalikan, dia bergantung juga kepada keadaan dan situasi. Ada background family yang tidak mampu dan kita harus melihat yang mana dulu urgent, yang mana penting, yang mana tidak begitu penting. Jadi di situlah kita akan membuat keputusan. Jadi dalam konteks drama sketsa yang pendek tadi, ada kemungkinan kalau background family adik baju merah tadi mempunyai kekuatan financial yang strong, maka dia boleh memilih untuk belajar terlebih dulu. Tetapi bagi keluarga yang tidak mampu umpamanya, yang tidak boleh support dari segi financial dan sebagainya, mungkin boleh kerja terlebih dulu. Kerana pada saya, cita-cita ini tidak pernah terhenti. Cita-cita akan terus ada dalam diri kita selagi mana kita ada keinginan dan kemahuan. Okey, cita-cita tak pernah berhenti Cita-cita tak pernah berhenti. Kita lock jawapan tu. Okey, kita ada bawa Queen. Queen ni satu contoh yang berjaya. TSO ini orang yang sudah pun berjaya. Tapi kita nak tunjukkan kepada semua yang tengah-tengah ini, Puan Aida ini adalah individu penting juga yang menghasilkan orang yang berjaya ini. Ada 6 orang Queen di bawah Puan ni. Mungkin boleh ceritakan sikitlah dalam tempoh membesarkan Queen-Queen yang ada ini tanpa seorang suami yang telah pun meninggal dunia. Mungkin ada cita-cita atau kerjaya yang terpaksa dikorbankan Puan sendiri? Saya selepas Arom meninggal, macam sikit. Selepas Arom meninggal, saya takut anak ini tak terdidik. Itu je.
Pasal arwah jenis yang menekankan pendidikan dalam anak-anak dia. Dia agak tegas untuk dalam pendidikan. Saya berkorban semua benda untuk pastikan anak-anak ini berjaya dalam pendidikan masing-masing. Tapi dalam masa sama saya mencari nafkah untuk anak-anak ini, untuk membesarkan anak-anak ini. Pasal masa anak ni arwah meninggal, anak ni semua masih kecil. Yang sulung 15 tahun dan yang paling kecil 4 tahun. Jadi ini satu cabaran saya untuk masa depan anak-anak ni. Macam mana pun saya pastikan anak ni berjaya dalam bidang pelajaran. Ya, hebat kan seorang figura ibu yang membesarkan anak-anak tanpa seorang suami. Saya kira itu pengalaman yang sangat mendewasakan puan sendiri. Maksudnya kalau kita nak besarkan anak ni ada banyak cabaran, ada banyak dugaan yang perlu kita lalui. Tetapi alhamdulillah dengan usaha puan selama ni anak-anak puan berjaya. Ada 6 orang kesemuanya. Betul, semua queen Queen. Semua queen. Depan-depan ibu, mama ke ibu? Mama. Mama. Apa yang Queen nak katakan kepada Mama yang telah membesarkan Queen selama ini? Silakan. Okey, Mama, saya nak cakap thank you so much sebab Mama sentiasa support sayang, sentiasa ada dengan sayang. Ke mana saya pergi, ke mana saya, apa pun saya buat, Mama sentiasa support. Dan Mama sentiasa, saya setiap kali saya minta doa, minta restu daripada Mama sentiasa doakan untuk saya. Alhamdulillah, mungkin daripada doa Mama sendiri dapat memudahkan segala urusan saya sendiri. Dia dengan Mama je dia sayang. Ya, dengan Mama je dengan saya lebih Queen. Okey, kalau TSO sendiri melihat satu contoh ibu yang korbankan, walaupun mungkin ibu ni ada cita-cita. Dalam situasi ini macam mana kita nak tekankan supaya kita faham situasi ini, TSO? Pertama sekali saya nak ucap tahniah pada Puan dan juga pada Queen. Agak tersentuh juga apabila Queen menyampaikan tu dah macam program jejak kasih. Tapi itulah ya, apabila kita melihat kepada kes tadi ni, kes Queen dan juga ibu di mana Puan membesarkan anak dan mendidik anak dalam keadaan yang ada kelompongan, dalam keadaan yang ada kekosongan. So di situlah yang menjadi motivasi terkuat. Saya nampak di sini cita-cita Puan adalah untuk menjadikan anak-anak Puan orang yang berjaya dan Puan sudi mengorbankan cita-cita. Tetapi sebenarnya dalam konteks belief kita, kepercayaan dalam masyarakat, saya ada satu kes seorang remaja berusia 24 tahun. Beliau mengikuti satu pengajian fotografi. Kemudian dalam perjalanan dia nak mencapai cita-cita tu, keluarganya berpecah belah lah. Maksudnya jodoh mak ayah dia tak panjang dan dia terpaksa mengorbankan cita-citanya dan memilih untuk bekerja disebabkan keadaan financial ataupun keuangan yang tidak begitu kukuh. Jadi apabila beliau berjumpa dengan saya kata, cita-cita tidak pernah hilang. Dia tidak ada noktahnya. Mungkin pada ketika ini, takdir awak adalah untuk bekerja terlebih dulu, mencari pengalaman, mengutip sebanyak mana keyakinan dan sebagainya, enhance komunikasi dan sebagainya untuk awak balik ke landasan yang sebenar. Jadi kalau kita melihat ke dalam konteks cerita ini, sebenarnya inilah yang kita perlukan. Lebih banyak parents, ibu bapa, tolong beri nasihat, tolong jadi orang yang paling kuat di sisi seorang anak. Kerana seorang anak selain daripada memerlukan doa yang diangkat terus oleh Allah untuk dimakbulkan dan menggunakan perkataan-perkataan yang selalu memberikan semangat dan dorongan, bukannya menjatuhkan semangat kita. Dan saya dapat lihat kejayaan dan kecemerlangan Queen adalah disebabkan oleh kekuatan, keinginan dan kemahuan kuat Puan yang begitu kuat dan tinggi. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan. Itu dia. Puan Aida sendiri ada tak menghalang ataupun tentukan, okey, Queen pertama macam ni, Queen kedua, saya tak tahu banyak sangat Queen tu. Queen macam ni kena ambil subjeknya atau tak, bebas saja? Tak, saya tak pernah berhalang. Saya tapi pastikan apa yang dipilih tu menjamin masa depan dia. Apa yang dia minat. Kan kalau katakan kita minat, kita nak anak kita jadi macam ni tapi dia tak minat, tak boleh juga. Betul. Dan saya apa yang dia minat, apa yang dia buat yang terbaik untuk dia, saya akan support dia orang. Betul Puan, sebab yang nak jalankan kehidupan tu adalah insan tersebut, dia bukannya ibu ataupun ayah yang menentukan masa depan mereka. Okey, itu yang kita akan bawakan. Topik cukup menarik Lain macam saya macam tadi kita rasa sedih tiba-tiba saya happy balik. Banyak emosi kita bawakan dalam Cik Sikit Sentap hari ini. Ya, betul. Tetapi kita sekarang nak berhenti berehat dulu lah. Ya, betul. Kena naik kejap. Betul. Teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit Jaga Sentap selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.
kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Cita-cita saya nak jadi nurse. Sekarang saya bekerja as talent marketing under Bank BSN, calling center lah. Saya maybe pilih untuk keluasan pekerjaan yang lebih luas lah, sebab saya akan dapat banyak pengalaman pekerjaan dan juga dapat bantu untuk dari sektor pekerjaan dekat Malaysia lah. Cita-cita apa yang kita impikan dari sejak dulu lagi, tapi untuk kerjaya ni apa yang kita bekerja sekarang lah, apa yang kita pilih untuk kebaikan untuk diri kita lah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang angkasawan, tapi saya melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran lah. Lepas tu kita dah habis study semua, kita rasa tak boleh nak proceed dengan kita punya benda tu, so saya start berniaga lah. So saya start berniaga, jadi seorang peniaga kantin sekolah selama 8 tahun, and then sekarang kita buat bisnes kita sendirilah. Kalau untuk saya akan ambil jurusan yang kena dengan cita-cita saya lah. Cita-cita dan kerjaya ni dia dua benda yang berbeza lah. Kerjaya tak semestinya apa benda yang kita minat, tapi cita-cita tu benda yang kita minat. Jadi kalau pada saya nasihatkan untuk you guys, go follow korang punya cita-cita, sebab dengan cita-cita korang akan buat kerja tu dengan lebih betul lah. Korang akan betul-betul committed dengan career tu dan sebagainya lah. Cita-cita saya daripada kecil nak jadi Governor Bank Negara Malaysia. Sekarang saya sebagai internal audit, juru audit dalaman di Amanah Raya. Depends on person tu sendiri, tetapi saya lebih menjurus kepada apa yang saya nak dalam hidup saya. Jadi apa yang penting adalah kita punya minat lah. Jadi saya akan lebih kepada apa yang saya nak. Cita-cita tu mungkin seseorang tu macam mengidamkan cita-cita tu, tetapi kadang-kadang kerjaya tu sendiri kita dapat naturally kan. So macam kita apa pun ada pengorbanan lah di sebalik beberapa choice yang kita ada. Jadi saya rasa saya pilih kerjaya lah. Baik, itu dia pandangan orang ramai. Ada yang kita tanya cita-cita itu nampak gah, tapi yang mereka jadi pun gah juga sebenarnya. Irfan sendiri cita-cita apa? Suami yang misali. Tak payahlah buat mula macam tu. Itu cita-cita saya. Kenapa macam suami yang misali? Suami yang misali. Itu cita-cita saya. Yang memang saya nak panjangkan umur saya untuk dapatkan isteri yang baik, suami yang misali. Saya doakan. Kalau ikutkan kerjaya saya seorang pengacara TV, tapi itulah cita-cita saya. Tapi dia perlu datang seiring sejalan macam Abang Syazwan cakap tadi. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau Hafiz pula, apakah cita-cita Hafiz sekarang? Cita-cita saya nak jadi macam Hyun Bin. Annyeonghaseyo. Tapi agak terhuyung hayang saya jadi Hafiz je lah. Okey, itulah kita tengok banyak pandangan orang soal cita-cita ni. Memang dia boleh aim tinggi, tak ada masalah. Kadang-kadang nak tanya juga TXO, boleh je cita-cita nak tinggi. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit TXO lah terlebih dahulu. Sebab ramai sebut dalam soal kerja dan juga kerjaya. Saya selalu nampak ada yang buat iklan, this is not your work, this is your career. Ada beza tak sebenarnya antara kerjaya ni? Okey, baik. Pertama sekali saya nak congrat anda berdua host yang baik, yang ceria dan terima kasih. Inilah contoh kerjaya. Anda menjadikan kerja anda sebagai satu kerjaya. Ramai orang bekerja, keluar pagi dan baliknya malam. Dan bila kita bertanya, ya saya bekerja sebagai apa umpamanya? Bekerja di sebuah petrol pump umpamanya. Jadi kita pernah, saya rasa Irfan dengan Hafiz, Puan dan juga Queen pernah berdepan dengan seorang individu yang bila kita tanya, dia menjawab tu tidak dengan sepenuh hati. Benar. Ya, tidak sepenuh hati dan tidak sepenuh jiwa. Jadi kita sebagai klien ataupun customer, kita merasakan bahawa adik ni kerjanya membantu kita. Bukan. Tetapi dia sedang bekerja. Dia bukan menjadikan kerja itu sebagai kerjaya. Jika dia menjadikan satu kerjaya, ya bang, selamat pagi. Oh, abang hari ni tampan, handsome, Hafiz dan abang nak ke mana? Boleh saya bantu abang? Nak isi minyak? Tak apa bang, saya pergi. Ini namanya kerjaya. Kerjaya ini hadir bila anda memberikan tumpuan dan fokus kepada kerja yang anda lakukan. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini adalah kekeliruan yang berlaku di kalangan kita
remaja umpamanya yang mengatakan ataupun belief atau kepercayaan dia, oh bang, saya hanya kerja di Petropam, tidak ada masa depan. Jadi bila tidak ada masa depan, nampak tak motivasinya sudah tidak ada, sudah drop. Jadi dia hanya beranggapan saya kerja. Bila kerja dia tidak memberikan jiwanya, tidak memberikan raganya di dalam tugas yang perlu dilaksanakan. Dan ini sebenarnya persepsi ini perlu diubah ya, dan persepsi ini berlaku disebabkan oleh the environment kita. Siapa circle kita, siapa kawan kita. Ini yang memberikan kita belief yang kalau ada buku mengatakan the problem of knowledge ya. Problem of knowledge ni kita akan dapat knowledge yang salah dari orang yang salah. Jadi mohon untuk mencari knowledge yang betul, the right direction to navigate how you nak bekerja dan menjadikan itu sebagai kerjaya walaupun temporary ataupun sementara. Baik, jawapan yang baik daripada Abang Tabah. Saya dah faham sekarang ni. Maksudnya kalau kita setakat bekerja tanpa ada semangat dan sepenuh jiwa, tak passion lah. Itu hanya kerja sahaja, semata-mata. Bukan kita bawakan satu diri kita itu dalam satu kejayaan yang kita minati. Okey, kita nak terus tanya kepada Queen sendiri. Queen sekarang dah berkejaya, betul? Sebagai seorang software engineering. Software engineer. Okey, kita nak tanya juga. Kalau ikutkan sekarang, adakah itu cita-cita yang Queen pernah pendam selama ini dan telah menjadi seorang software engineer, ataupun ianya bukan cita-cita yang sebelum ni? Okey, pada awalnya memang bukan cita-cita saya sebagai software engineering. Jadi bagi cita-cita asal apa? Dulu masa saya kecil-kecil polis. Polis. Tapi sangat tak kena kot dengan saya. Okey. Lepas kita dah habis SPM, kita dah ke on track kita sendiri. Macam kita pergi ke course sains komputer sekarang ni. So once saya dah masuk sains komputer, barulah saya nampak kejayaan saya, barulah saya nampak yang apa yang saya minat. Itulah. Okey, nak tanya juga perspektif daripada apa yang dikatakan oleh Abang Tabah tadi, kerja dan kejaya. Sekarang ni apa yang boleh Queen gambarkan terhadap diri sendiri? Adakah kerja sekarang dah telah menjadi kejaya ataupun belum lagi? Okey, bagi pendapat saya, kalau kita minat dengan kerja kita, mungkin benda itu boleh jadi kejayaan kita sendiri jugalah. So macam contoh bagi saya sekarang software engineering. So bila saya minat dengan kerja saya, apa yang saya buat kerja, semua saya buat dengan seikhlas hati saya lah. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Satu lagi kita nak tanya. Saya nak tanya Puan, sebagai ini satu lagi sisi kita nak tanya dari soal parents ataupun ibu bapa ataupun penjaga. Baru-baru ni kita tengok ucapan Khairul Aming baru-baru ini katakan bahawa apa pun kita buat jangan berhenti belajar. Sebab saya tengok sekarang Puan, saya jumpa ramai cikgu kata lepas habis belajar tak nak sambung belajar dah, nak jadi pengaruh lah apa semua. Sebagai ibu bapa, mungkin sebab kita ramai juga ibu bapa yang menonton Cuit Sikit Jangan Sentap dan juga tersentap di luar sana. Apa Puan nak cakap supaya pembelajaran ataupun ilmu itu kena ada walau macam mana pun? Kita cuit sikit ibu bapa di luar sana. Betul. Bagi saya, macam mana pun kita ilmu tu ada, kena penting. Macam anak-anak saya, walaupun dia habis, saya akan pastikan, saya akan bagi tahu dia orang so sambung lagi belajar. Macam Queen, dia dah sambung master kan. Maksud saya macam pelajaran tu harus digali lagi, diteruskan. Semampu kita lah. Semampu boleh. Ayahnya pensyarah juga ya? Ya, betul. Okey, tadi saya tahu menarik Irfan. Queen cakap berkenaan dengan sukakan kerja sebagainya. Saya tak tahu betul kita falsafah ni. Saya pernah bukan falsafah lah. Ini kata-kata yang saya ambil daripada Steve Jobs. Dia kata, in order to success is to love what you do. Adakah soalnya sekarang, love what you do ataupun do what you love? Kita lakukan yang kita sayang ataupun kita suka apa yang kita lakukan? Macam mana kita nak bezakan ni? Semalam saya pun duduk dengan rakan-rakan berbincang tentang do what you love or love what you do. Dia akan berubah pada certain point. Kalau tadi Queen mengatakan bahawa cita-citanya menjadi seorang polis. Jadi maksudnya nak do what you love. Tetapi on the way dalam perjalanan, perubahan tingkah laku anda berlaku apabila anda mendapat pendidikan. So di sinilah ilmu berperanan. Ilmu mempunyai peranan untuk mengubah tingkah laku kita, mengubah persepsi kita dan mengubah pemikiran kita. Lebih banyak ilmu yang anda tambah, lebih banyak ilmu yang anda cari, dia akan banyak mengubah tingkah laku kita. Ya, persepsi kita mula berubah, kepercayaan kita mula berubah, dan kita sudah ada seorang yang kita jadikan mentor, iaitu pensyarah kita. Mungkin
arwah pakcik, minta maaf, Al-Fatihah untuk pakcik. Jadi itu juga menjadi satu sumber inspirasi dan guidance. Jadi to navigate adalah puan navigate anak-anak untuk mencapai. Jadi dalam konteks Queen sekarang ini, kalau kita ambil Queen sebagai case tadi kita pada pagi ini, beliau sedang melakukan do what you love, bukan love what you do. Betul? Sebab berdasarkan kepada jawapannya tadi. Berarti kat mana dia dapat do what you love tu? Disebabkan oleh pendidikan yang dia lalui, pengalaman dia sebab tu menjadi seorang pelajar, dan mungkin juga curahan-curahan ilmu yang ditaburkan oleh pensyarah-pensyarah telah mengubah persepsinya dan pemikirannya. Oh, ini kerja yang perlu saya buat berdasarkan kepada kandungan-kandungan kerja. Mungkin yang pertama, saya tidak menolak gaji yang lumayan. Ini akan merubah tingkah laku kita, of course lah kan. Yang kedua, mungkin bidang ini mencabar pemikirannya, problem solvingnya, critical thinkingnya dan creative thinkingnya. Dan ini membuatkan, oh, ini bidang yang saya nak selama ini, bekerja dengan teknologi. Dan apabila kita refer, saya juga ada membaca tentang Steve Jobs, ya. Steve Jobs adalah satu contoh kata-kata yang boleh kita jadikan satu panduan, ya. Jadi sebenarnya do what you love or love what you do, dia bergantung kepada keadaan, situasi dan environment kita. Ada kala, contoh Irfan dengan Hafiz, now you dalam konteks do what you love. Ya, betul. Dan ada kemungkinan dalam fasa yang seterusnya, apabila anda melalui satu peringkat umur, pengalaman dan sebagainya, akan terbit pula love what you do. Contoh saya bagi, seorang individu yang telah pun pencen umpamanya, bersara, adakah dia perlu melakukan do what you love? Tidak. Berniaga bukan do what you love. Contoh jiran saya di rumah, dia pencen, seorang pegawai tertinggi di kementerian. Dia terpaksa berniaga disebabkan oleh nak mengisi kekosongan waktu. Tidak timbul lagi do what you love. Love what you do. So bila dia berniaga, dia kena love, kena cinta, kena sayang dengan kerja, dan dia serve kita sebagai community di situ. Ni nasi lemak hari ni pakcik buat. Dia belajar untuk love apa yang dia buat berdasarkan keadaan dan situasi. Tadi Cik Esok sebut terpaksa. Kalau terpaksa macam mana tu sebenarnya? Terpaksa love what we do. Okey. Kadang-kadang dalam soal percintaan, adakala kita terpaksa untuk mencintai dia. Ya, terpaksa mencintai. Terpaksa itu datang daripada desakan umpamanya. Ataupun ada tekanan-tekanan. Ibu bapa kata, oh, kita dah pun plan daripada kecil, engkau tak faham soal ni. Engkau kena juga berkahwin dengan dia. Seorang anak yang taat pada ibu bapa akan ikut. Dan dia akan serah pada takdir. Tak apalah, ya Allah, kalau ini yang ditakdir, aku paksa diri aku. Tetapi ada yang mengatakan bahawa percintaan akan terbit dalam perjalanan itu. Jadi love what you do akan datang dalam perjalanan itu. Serah pada Allah dan insya-Allah semua akan dipermudah. Insya-Allah. Okey. Jadi sekarang Hafiz, saya nak tanyalah. Adakah Hafiz tengah love what you do or do what you love? Saya dua-dua pun ada. Dua-dua pun ada. Sebab setiap perjalanan kita itu akan ada tempoh masa tertentu untuk kita berubah. Disebabkan macam Abang Tabah cakap tadi lah, sama ada dengan kita dapat ilmu yang terbaru dan sebagainya. Betul, cemas aku dengan Ifan ni. Takut tanya soalan kita tanya soalan ni kan, baru dia tahu. Ya, kita akan berat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita tanyakan lebih banyak lagi kepada ketiga-tiga tetamu kita. Cuit sikit, jangan sentak. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Cita saya pada waktu dulu, saya ingin menjadi seorang orang dalam bidang IT lah.
Jadi sekarang ni saya dapat kerja sebagai IT engineering dalam IT support. So kira saya dapatlah dalam kerja yang saya nak tu. Kalau boleh saya nak memperluaskan lagi saya punya orang kata skill dan ilmu yang ada lah supaya saya dapat memberikan impact yang besar kepada Malaysia lah. Saya nak jadi seorang macam valuer property sebab valuer property lah sebab memang dari dulu lagi dah impikan. Jadi sekarang as a telemarketer untuk insurance sebabkan impian saya nak jadi as a valuer property, so saya akan sambung dalam bidang property lah macam tu. Dan ataupun kalau diberi macam peluang, kalau untuk sambung ada kerjaya saya sekarang ni pun tak ada masalah, boleh juga. Cita-cita ni je macam satu impian yang kita nak kejar lah. Kalau kerjaya ni untuk kita masa depan kita lah. So masa ini yang menentukan masa depan kita ni macam mana. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Memang saya akan sambung dengan jurusan yang saya minat lah, dengan jurusan yang saya sedang belajar sekarang. Bagi saya cita-cita tu sekadar impian kita nak jadi apa je. Tapi kalau kerjaya tu apa yang kita tengah lakukan sekarang lah. Cita saya cuba nak belajar untuk jadi guru bahasa Inggeris sebab saya suka cakap bahasa Inggeris dan mengajar bahasa Inggeris dan nak online belajar bahasa Inggeris juga. Saya tengok mana yang sesuai dengan saya punya keputusan lah. Cita ni apa yang nak dicapai dengan kerjaya ni apa yang ada. Cita nak jadi seorang cikgu. Now sekarang kerja sebagai telemarketer eksekutif. Ya betul, berdasarkan cita-cita lah. Macam kata ambil kata jurusan cikgu lah. Macam kata untuk mengajar lah macam tu. Kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Itulah dia pandangan orang ramai tentang kerjaya dan juga cita-cita yang mereka inginkan. Kalau dapat dua-dua, alhamdulillah. Betul. Tapi kalau tersasar sikit, tidak mengapa. Teruskan perjalanan anda sebab hidup kita masih panjang ke depan. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Queen pula. Dah lama dia menyepik kat sebelah saya. Kita nak tanya balik kepada Queen. Mungkin perancangan Queen selepas ini. Kalau ikutkan sekarang, Queen tengah buat apa yang Queen suka. Love what you do. Mungkin selepas ini lebih kurang 5 tahun akan datang nak buat cita-cita yang baru pula. Ada popular ni. Ya, ada popular kan? Jadi pelakon ke, pengacara TV ke? Macam mana? Silakan. Okey. Bagi pendapat saya lah, kalau saya jadi dah popular ni pun, saya akan tetap dengan kerjaya saya lah. So mungkin dalam masa 5 tahun yang akan datang, saya akan teruskan dengan kerjaya saya. Macam sekarang ni saya sambung Master in Computer Science. Maksudnya saya akan luaskan lagi bidang saya, luaskan lagi dengan kerjaya saya. Okey, sikit Queen, saya lupa nak tanya ni. Apa yang menyebabkan Queen boleh dapat anugerah Naib Chancellor? Apa yang Queen lakukan? Okey, yang tu setiap semester saya perlu dapat dekan untuk UiTM, kena dapat 3.5 ke atas. Memang saya dekan ni? Setiap semester. Setiap semester tanya. Dia kata bukan untuk Queen. Ini beauty with brain. Beauty with brain. Inilah gambar kita nampakkan tadi, gambar Queen semasa waktu convocation beliau di sana. Tahniah, hebat. Tak pernah miss satu semester. Tak pernah. Tak dekan? Tak pernah. Saya selalu dukun. Bukan dekan. Okey. Kalau ibunya pula melihat, kalau kita lihat Queen anak ketiga. Ya, ketiga betul. Queen yang lain ni macam mana perkembangan dia? Yang lain semua alhamdulillah semua berjaya. Macam anak saya sulung dah jadi lawyer. Yang kedua auditor. Yang ketiga Queen sayang. 4 masih belajar kat UiTM. Degree yang nombor 5 pun di kat UiTM. Yang paling bongsu SPM tahun ni. Masya Allah. Puan Aida sendiri kalau boleh gambarkan rasa puas tu, macam mana nak cerita dekat, kadang-kadang ada parents yang berdepan dengan, mungkin bukan anak tak menjadi, kadang-kadang ada anak yang banyak main sikit. Kalau puan sendiri macam mana dah melihat kesemua berjaya ni, mungkin boleh cerita rasa tu? Bukan mudah. Bukan mudah untuk membesarkan anak sendirian. Bukan mudah. Saya sedih lah. Tak apa pun. Kalau puan nak lepaskan, inilah tempat. Kalau nak menangis pun menangis. Ya. Saya duduk jauh pada keluarga. Saya duduk dengan anak-anak. Dan saya bukan jenis yang menyusahkan keluarga. Saya akan membesar, saya akan pastikan saya sendiri yang akan menanggung anak-anak ini. Kita tak adalah dalam kesusahan, telefon keluarga kat kampung ke, minta bantuan, tak. Saya akan usaha sendiri. Macam mana pun saya akan usahakan dan pastikan anak-anak ini keperluan dia cukup, pelajaran dia cukup.
saya kadang-kadang kita tak pernah, saya bukan bekerja, saya housewife penuh masa. Lepas arwah meninggal itu jadi satu cabaran untuk saya keluar bekerja. Kadang kita merasa malu. Pasal satu kita duduk tempat orang, bukan tempat kita kan. Dengan siapa kita nak minta bantuan, nak dapat sokongan. Itu satu cabaran untuk saya lah. Tapi saya bernasib baik anak-anak saya ni sangat memahami. Kalau macam ada apa-apa keperluan kita tak mampu, tak apa mama. Tak apa mama cakap. Satu lagi anak-anak saya selalu mengajar saya. Fikir hari ini masalah, jangan fikir akan datang. Besok jangan fikir. Kita hari ini, masalah hari ini kita fikir. Selesaikan hari ini. Yang untuk masalah akan datang tak payah fikir, jangan membebankan. Hari ini kita bincang. Itu anak-anak saya. Baik. Satu lagi kekuatan anak-anak lah. Anak-anak. Okey, Puan, kalau kita nak fahamkan situasi Puan tadi sebenarnya, dalam membesarkan anak-anak, 6 orang anak-anak sebenarnya alhamdulillah semuanya berjaya. Puan tengah love what you do. Pesan tak tadi? Sebab tadi Puan kata Puan terpaksa bekerja untuk membesarkan anak-anak selepas ketiadaan suami yang telah meninggal dunia. Jadi pada ketika itu apa yang membuatkan Puan rasa kuat semangat ni? Sebab terpaksa bekerja sebab nak besarkan anak-anak ni bagaimana? Kuat semangat untuk anak-anak. Memang untuk anak-anak. Fikirkan itu nombor satu. Anak-anak. Saya pastikan macam mana pun anak-anak kadang-kadang dia dekat kolej kan, mama nak ni boleh, dia akan telefon. Saya tak pernah kata tak boleh. Walaupun saya rasa saya tak mampu lagi nak bagi, okey tak apa nanti Mama belikan, nanti kan Mama bagi. Itulah kehebatan seorang ibu. Saya pernah sebab sebenarnya sebab kalau ikutkan pengalaman sendiri pun, ibu saya pun sama macam Puan. Sanggup untuk korbankan apa-apa yang ada sebab nak membesarkan anak-anak sampai sekarang. Saya rasa orang ramai patut contohi Puan sendiri sebagai seorang figura ibu ni yang memang tak pernah menyisihkan mana-mana anak dan cuba untuk membesarkan mereka tanpa sebarang masalah. Maksudnya saya di sini memang akan cuba sebaik mungkin lah, walaupun tak ada duit ke apa, cuba cari juga. Sebab dia tahu anak dia perlukan dia. Saya tak pernah kata tak boleh. Kalau okey nanti membeli. Walaupun kita rasa kita tak mampu ni, tak ada. Tapi saya cakap sabar, nanti membagi. Ini dia contoh wanita hebat melahirkan seorang lagi wanita yang hebat. Kalau Tabah Syazwan TXO sendiri bercakap kembali soal love what you do what you love tadi. Saya tahu Tabah, semua orang tahu. TXO dulu jadi pengacara. Kalau dengar suara latar tu, suara Tabah lah. Nama pun unik Tabah. Sebab sekarang dah jadi motivational speaker ataupun pemberi motivasi ini. Macam mana kita lihat transisi itu berubah sebenarnya? Apa yang menjadikan perubahan tu? Sebenarnya pada awal kalau kita lihat tadi box pop daripada ni kan, cita-cita ni dia adalah satu perjalanan yang panjang. Apabila kita meletakkan satu cita-cita, apabila kita mula memahami hidup, kita ada satu cita-cita apabila secara spontan guru kita bertanya. Dan sebenarnya kalau saya tidak terlupa lah, memang pada ketika guru saya bertanya pada saya waktu saya tingkatan 3 secara spontan memang saya kata saya nak jadi pengulas sukan. Macam Allah yarham sebelah awang. Dan sebenarnya unconscious mind saya pada itu pun saya tak tahu apa pengulas sukan, tetapi bagaimana nak mencapai itu saya tidak tahu. Sebab saya pun berada di satu lingkungan yang tidak mempunyai cukup informasi, ya. Circle saya pun tidak begitu banyak memahami apa yang berlaku di Kuala Lumpur, bagaimana keadaan di Kuala Lumpur, organisasi dan sebagainya kan. Jadi kita tidak mendapat maklumat yang lengkap. Hanya secara spontan mengeluarkan satu perkataan cita-cita yang adakah ianya tercapai ataupun tidak. Tetapi unconscious mind kita sudah mula bergerak sebenarnya. Apabila kita menetapkan di dalam kotak pemikiran kita. So bayangan itu akan ada. So apabila kita menetapkan sasaran, Allah akan drive kita. That's how they drive kita, ya. Jadi manusia ni unik tau. Apabila kita meletak, dia umpama macam kita meletakkan satu titik. So, life ni akan drive kita. Drive itu juga bergantung kepada bagaimana anda memperlakukan dan menguruskan diri anda di dalam kehidupan. Minta maaf, saya nak tanya, nak kaitkan, saya nak tanya Puan sewaktu kecil, adakah ibu bapa Puan juga memperlakukan yang sama seperti Puan lakukan pada Queen? Adakah mereka juga? Ya? Okey, maknanya betul. Background family is very important. So sebenarnya to creating a good culture di dalam rumah,
adalah satu perkara atau komponen yang paling utama untuk menjadikan rumah itu berjaya atau tidak. Ya, tetapi jangan salah faham, jika tidak berjaya pun maknanya kita masih berpeluang untuk mengubah culture. Jadi mungkin kalau saya nak tanya Queen, saya pula tanya. Adakah arwah ayah menetapkan satu garis panduan di dalam rumah? Satu dalam antara 10 atau umpamanya tidur awal umpamanya. Oh, ada. Ya? Macam arwah papa ada suruh macam kalau buku latihan sekolah tu ada hujung buku jangan ada yang terlipat. Okey, maknanya dia very particular dan detail. Adakah jika kita tak buat dia akan menegur, memeriksa dan sebagainya? Ya, ada. Okey, inilah culture. So, bentuk satu culture yang baik, ya, ekosistem yang baik di dalam rumah dan insya-Allah apa yang kita hajatkan, yang cita-cita tu akan menjadi, ya. Jadi ini terbukti, ya, dari hasil daripada apa yang puan lakukan. Dan saya nampak di sini motivasi terkuat puan, minta maaf, ya, ialah selepas pak cik tidak ada. Itu yang inspire. Inspire puan, ya. Puan tidak ada siapa lagi untuk bergantung. Dahan yang dia pegang sudah pun terlepas, ya. Jadi dahan-dahan lain yang diperlukan. Dan dahan-dahan itu mungkin datang daripada keluarga, ia datang daripada rakan-rakan dan the ambition tu hanyalah untuk memastikan queen-queen yang digelar sayang ni, sayang menyayang dan sebagainya ni berjaya satu orang. Dan sebenarnya cita-cita Queen bukan saja tercapai tetapi cita-cita puan juga sudah tercapai. Tanpa kita sedar. Kita sedar. Dua dalam satu sebenarnya. Betul. Tapi kan TXO banyak juga jumpa anak muda sekarang ni, berjumpa, bercakap sebagainya. Sebenarnya apa masalah sebenarnya anak muda sekarang ni? Adakah mereka ini tak nampak pun cita-cita, nak nampak yang seronok, yang banyak duit je ke atau macam mana sebenarnya? Tebal poket sahaja ke ataupun nak ilmu yang lebih banyak, macam mana? Okey, anak muda ni dia mempunyai satu bentuk fizikal dan juga mindset yang sangat berbeza dari zaman kita puan. Dan saya banyak duduk dengan, even semalam pun saya duduk dengan seorang remaja berusia 24 tahun. Katanya dia keliru. Dia keliru dengan masa depan. Dia keliru dengan cita-cita. So kekeliruan ini berlaku disebabkan oleh mungkin tidak mendapat pertolongan yang sepenuhnya daripada ibu bapa. Tidak ada guidance yang betul. Yang guidance tu penting. Guide ni untuk guide, okey, bekerja ni macam ni, buat ni macam ni, buat ni macam tu. Jadi kekeliruan ni apabila seorang remaja tidak mendapat informasi yang tepat, dia mencari third party. Pihak ketiga adalah rakan-rakan. Dan rakan-rakan pula datang dari latar belakang yang berbeza-beza. Saya setuju. Kepercayaan yang berbeza-beza. Jadi contoh, dia bertanya kepada A, ingat nak bekerja di kedai sekian-sekian? Oh jangan, situ gajinya rendah. Yang B pula kata, lebih baik engkau kerja kat ni. Jadi kepercayaan yang bertambah-tambah ini menyebabkan dia semakin keliru. Semakin keliru untuk membuat keputusan. Jadi remaja pada hari ini melihat kepada satu motivasi sekarang yang paling besar apa? Is media sosial. Okey. Jadi menjadi pempengaruh adalah jalan pintas, jalan yang paling singkat untuk berjaya. Sebab belief yang ditinggalkan oleh Khairul Aming. Belief yang ditinggalkan oleh pempengaruh-pempengaruh. Sebab tu apabila Khairul Aming muncul di kaca televisyen dan memberikan satu gambaran bahawa anda perlu belajar terlebih dulu sebelum menjadi seorang pempengaruh. Tetapi jika remaja-remaja ini tidak mendapat satu garis panduan yang betul, mereka akan melihat kejayaan Khairul Aming bukan tahap kesukaran yang pernah dilalui oleh Khairul Aming. Ini yang menjadi punca pada hari ini kenapa remaja-remaja mencari jalan pintas, of course untuk menambah duit poket dan sebagainya. Jadi peranan kita sebagai community menegur itu bukan satu jalan penyelesaian, ya, tetapi membawa mereka ke dalam satu lingkungan culture yang baru dan bagaimana nak adaptkan mereka dalam suasana seperti Queen. Dan ini memerlukan masa yang sangat panjang. Okey, selari dengan sketsa kita tadi, tak perlu naik lift, naik tangga. Itulah tangga-tangga, itulah sebagai jalan yang benar. Yang Abang Tabah cakap tadi, sebab anak muda sekarang dia melihat kepada jalan pintas yang lebih senang untuk mereka capai. Sebab itulah kita anak muda sekarang ni kena tegurlah kawan kita kan, maksudnya kita bagi nasihatlah. Ya apa kata kita belajar dulu. Sebab Ivan, itu kepercayaan dikongsikan pada kita. Peranan media sosial, peranan media elektronik dan sebagainya, itu kepercayaan yang kita dapat. Itu yang kita dapat. Maksudnya bila digambarkan di TV, 3 juta, 5 juta. Minta maaf, ya, kalau saya menyebut keuangan itu sebenarnya keuangan tidak menjadi nombor satu dalam tahap actualization needs kita, ya. Tetapi itu yang ditunjukkan, itu yang dikongsikan. Jadi remaja dah balik, ibu kalau saya jadi pempengaruh saya akan dapat jumlah. Itu kepercayaan yang hanyalah
sedikit daripada yang banyak dilalui. Dan peranan komuniti, peranan mungkin YB juga, anda lah yang mempunyai peranan yang besar untuk membawa remaja-remaja ini balik ke landasan yang betul dan bagaimana to drive and navigate your career and life. Ya, bertabahlah anak muda mendengar nasihat daripada Tabah Telah. Ini kita akan berat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini, cuit sikit. Jangan stop. Jangan ke mana-mana. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Kembali bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan tetap bersama saya Irfan Syawina Sultan dan juga Hafiz Dawson yang memakai baju seakan-akan opan. Opo. Bukan dalam Squid Game, bukan? Bukan. Okey, kita nak terus bertanya kepada Queen di dalam berehat tadi kan. Kita bagi dia soalan pula sekarang ni. Mungkin anak muda sekarang ni macam berfikiran bahawasanya banyak masa lagi, jadi kita tak payah nak kerja dulu, kita relax dulu kat rumah kan. Habis belajar, tak payah kerja lagi, tak ada masalah. Lepas tu mungkin 2-3 tahun selepas tu baru kita dapatkan kerja dan kita bina kerjaya kita. Jadi pandangan Queen yang telah bergraduasi dan bekerja sebelum itu, apa yang boleh disarankan kepada penonton semua? Okey, pandangan saya, peluang tu hanya datang sekali. So selagi kita dapat peluang tu, teruslah kejar, grab the opportunity, grab the opportunity. So macam kita masa muda ni, time ni lah kita nak gunakan kita punya fizikal time muda ni. Minda fikiran kita juga time muda ni, kita banyak macam mana? Teruskan. Boleh teruskan. Jadi macam bagi saya, habis je graduate, habis je belajar, grab the opportunity, teruskan kerja, jangan relax sangatlah. Okey, peluang itu tak datang 2 kali selalunya kan. Kalau Queen cakapkan tadi, Queen sepanjang semester dekan, dalam tempoh belajar tu Queen aktif apa lagi sebenarnya? Queen sukan juga netball. Aktif juga dengan netball. Posisi apa? GA. Oh, GA. Goal attack. Kita tahu. Main juga. Kita main basketball. Okey. Baik. Nak katakan di sini bahawasanya Queen dia memang tahu dah dia nak apa selepas dia bergraduasi. Maksudnya dia dah grab peluang yang dia ada tu untuk terus bekerja dan membina kejayanya. Sebab kadang-kadang itulah persepsi kita nak ubah sekali untuk anak muda, bahawasanya mereka masa itu memang nampak macam panjang lagi, tapi kalau mereka tidak dapatkan peluang dan rebut peluang itu, maka sia-sia sahajalah kan perkara itu. Kalau Puan sendiri dalam tempoh nak berbesar ni, satu soalan dah, pernah tak berputus asa sebenarnya? Saya tak pernah. Tak pernah. Bukan kalau pilihan. Bukan pilihan. Kalau saya putus asa, anak-anak ini akan hilang arah juga. Hilang arah. Hilang arah. Macam mana pun saya down, macam mana pun saya akan bangkit. Pasal semua benda lah saya fikir anak. Anak je. Saya pasti kalau Puan rasa sedih dan kecewa pun Puan tak akan pernah tunjuk dekat anak-anak, betul tak? Tak. Saya dah kata dah. TSO sendiri, apa kata-katanya? Saya mengambil balik pandangan dan juga pendapat Queen dan juga Puan. Saya adalah insan yang pernah terlepas satu peluang besar dalam hidup. Jadi apabila peluang yang disambar oleh Queen dilakukan dengan begitu baik, saya tidak berada pada kedudukan itu. Jadi sekurang-kurangnya saya menyelamatkan anda-anda di luar yang terlepas satu peluang besar. Tetapi peluang besar itulah yang twist
everything dalam hidup saya. Dari soal pemikiran saya, dari soal tindakan saya, dan dia mencabar saya untuk lebih kreatif dalam hidup. So sebenarnya dalam konteks peluang disambar atau tidak, kadang-kala kita terpaksa lepaskan peluang because nak selamatkan yang lain. Kita terpaksa lepaskan satu peluang sebab kita kasihkan benda yang lain. Jadi kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk drive hidup kita. Dan pada saya lah secara peribadi, jika terlepas peluang yang pertama, masih ada peluang yang kedua. Dan jika terlepas peluang yang kedua, masih ada peluang yang ketiga. So dalam hidup, peluang sentiasa ada. Tetapi jangan diulang berkali-kali. Jika dah sampai kali yang ketiga, kita pun ambil wuduk 3 kali je kan. Jadi secara simboliknya dalam hidup, kali ketiga itu, do the best dan buat yang terbaik. Anggaplah yang 2 kegagalan itu sudah banyak membantu dari sudut perlakuan kita, tindakan kita dan pemikiran kita. Saya doakan anda di rumah, ibu bapa dapat mendidik anak-anak untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Tak apa, kalau cita-cita yang besar tidak dicapai, mulakan dengan cita-cita yang kecil terlebih dulu. Ya, kalau dalam rumah tangga umpamanya, seorang anak, kalau ibu suruh kemas rumah, buat dulu. Hari ini bahagian ruang tamu dulu. Pastikan cita-cita itu tercapai. Dan esok bahagian dapur. Kemudian bila kita dah train, jadikan satu rutin, barulah kita kejar cita-cita yang besar. Dan semoga anda berjaya. InsyaAllah. Kejayaan itu seperti mendaki gunung. Penat lelah itu akhirnya sampai ke puncak kita melihat pemandangan yang begitu indah. Itu dia. Saya akan menjadi co-partner Tabah Syaitan Fadli. Okey, terima kasih. Mungkin daripada Queen sendiri, untuk mereka anak-anak muda di luar sana yang sebaya dengan kita, untuk terus mencari ilmu, gali ilmu untuk kita capai cita dan juga membina kerjaya. Okey. Kata-kata terakhir itu daripada saya, teruskan usaha, jangan give up. Macam mama saya sentiasa pesan kepada saya, sentiasa berfikiran positif, jangan putus asa lah. Sentiasa macam mana, jangan give up apa jua dalam keadaan apa jua keadaan, jangan give up lah. InsyaAllah. Dan satu lagi pesanan daripada saya, tips daripada saya lah, satu yang saya nak pesan, sentiasa minta restu dan doa daripada mama, daripada ibu bapa kita lah, dan sentiasa minta restu pada mama. Sentiasa memuliakan parents kita. Baik, terima kasih Queen dan juga Puan Aida dan juga TSO atas perkongsian. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian kita antara Cita dan juga Kerjaya. Baik Ifan, jangan lupa Grandstand PRK di kawasan yang kita katakan itu di P161 di Pulai dan juga di S13 di Simpang Jeram. Petang ini bermula jam 3 hingga 5 petang. Dan malam ini pula akan berlangsung pula bagi keputusan. Bermula lepas malam. P161 dan juga N13. Ya, baik. Pada anda, terima kasih kerana menonton kami di semua platform. Saya Hafiz Dawson. Saya Irfan Syamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema